Okey, kita mula sekarang ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini nampak di luar suasana agak mendung dengan hujan, sekejap turun, sekejap berhenti. Hujan rahmat mudah-mudahan membasuh dosa-dosa manusia dan menghapuskan wabak yang sedang menular dengan ganas ini ya. Mudah-mudahan dugaan yang hebat ini menjadi kafarah di atas dosa-dosa kita dan menjadi sebab untuk manusia kembali kepada Maha Pencipta, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang berada di talian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung kuliah Riyadhus Salihin, anjuran Masjid Batu 16 Rawang dengan kerjasama Wanita Ikram kawasan Hulu Selangor. InsyaAllah ya, terima kasih kepada pihak yang menganjurkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha ini, insyaAllah. Hari ini kita akan sambung bab At-Taqwa. Ya, bab At-Taqwa daripada kitab Riyadhus Salihin. Jadi sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, kalau ada kitab Riyadhus Salihin, bolehlah buka bab At-Taqwa ya. Tapi dia cetakannya macam-macam versi, saya tak boleh nak cakap muka surat dan sebagainya lah ya. Cari je bab taqwa, insya-Allah. Okey, hadis yang keempat. Hadis yang keempat. An Abi Tarif Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni diriwayatkan daripada Abi Tarif, itu kunyah dia, dan namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. At-Ta'i ni sebab dia berasal daripada Toy ya, Toy. Iaitu satu kabilah atau satu daerah lah di semenanjung Arab tu. Jadi sebelum kita melihat apakah hadis yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh Adi ni, kita elok juga berkenalan dengan Adi ni, salah seorang yang agak penting lah dalam sejarah Islam. Ya, beliau ni berasal daripada satu keluarga, ayahnya Hatim memang terkenal dengan seorang yang sangat pemurah. Sangat pemurah, sentiasa menjamu, melayan tetamu. Memang terkenal lah dengan kemurahannya Hatim At-Ta'i ni. Jadi pada tahun ke-9 Hijrah, tentera Islam telah dapat menawan At-Ta'i ni ya, perkampungan At-Ta'i ni, dan ramai tenteranya terbunuh, kemudian dan ramai juga yang ditawan ya, oleh tentera Islam, dibawa ke Madinah dengan harta-harta rampasan ya. Jadi antara tawanan perang itu adalah saudara perempuan kepada Adi. Wallahu alam, dia sebab Arab ni dia sebut ukhti kan, dia tak kira kakak atau adik, jadi nak senang cerita kita kata adik lah ya. Adik perempuan kepada Adi bernama Safanah. Safanah binti Hatim. Dia termasuk dalam tawanan. Jadi Safanah ni diceritakan seorang yang sangat jelita. Sangat jelita, comel sangat ya, dengan matanya, hidungnya, wajahnya, dan orang kata apa, dia punya badannya memang sangat cantik lah. Gaya ratu lah sekarang agaknya. Jadi
Orang tengok dia, Masya Allah, cantik. Tetapi bila dia berbicara, bila dia bercakap, orang terpesona dengan kepetahan dia. Orang dah lupa dah pada kecantikannya. Maknanya bila dia cakap tu lagi hebat, ya. Bahasa dia lagi indah berbanding dengan rupa paras dia. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Walid dah mati, Wafid dah lari. Jadi Rasulullah tanya, siapa Walid, siapa Wafid? Maksud dia Walid ni ayah dia lah, ayah dia dah meninggal. Kemudian Wafid ni maksudnya abang dia, Adi ni. Jadi Adi ni dia melarikan diri, pergi ke Syam dan dia dapat perlindungan raja di sana serta memeluk Islam. Ya, Syam ketika itu di bawah pemerintahan raja yang beragama Kristian. Saya sebut memeluk Islam ke tadi? Bukan, ya, dia memeluk Kristian di Syam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanyalah siapa ayah dia. Itulah dia cerita ayah dia adalah Hatim At-Ta'i, maknanya seorang yang terkenal dengan pemurah, suka menjamu, semua diceritalah tentang kebaikan ayah dia. Bila Rasulullah nak takkid, nak confirm tadi, oh maknanya ayah kamu Hatim. Ya, dia kata. Jadi dia kata, tidakkah Rasulullah bermurah hati untuk bebaskan dia, kan, memandangkan dia daripada keluarga yang sangat terkenal, kan, dipandang hormat. Jadi maknanya bayangkan, ya, wanita daripada keluarga yang terhormat tu tiba-tiba menjadi tawanan. Di ketika itu orang tawanan ini boleh dijadikan hamba, kan, itu kan merendahkan, menjatuhkan martabat dia, ya, sebagai yang berasal daripada keluarga yang sangat terkemuka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menghargai manusia, apalagi manusia yang baik, kan. Rasulullah kata akhlak yang ada pada Hatim tu adalah merupakan ciri-ciri akhlak orang Islam. Jadi kerana menghargai kebaikan Hatim tak sempat memeluk Islam lah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembebasan kepada Safwanah ini. Jadi Safwanah tanya, adakah ini untuk dia seorang atau untuk kaum dia yang ditawan? Masya Allah, kan, kita tengok, ya, seorang wanita, dia berfikiran begitu, orang kata apa, menjangkaui kepentingan sendiri. Jadi dia dah dapat kebebasan tu, dia tak adalah, aku bebas, kan. Tapi dia ingat kaum dia, ahli keluarga yang ditawan tu. Rasulullah kata, semua dibebaskan. Masya Allah, Rasulullah bebaskan semua tawanan daripada At-Ta'i ini dan memerintahkan tentera Islam supaya memulangkan semua harta yang telah dirampas. Begitu sekali, ya, ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai manusia yang memang dia seorang yang sangat baik. Kan, jadi maknanya fitrahnya baik. Okey, jadi Safwanah kata lagi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata sebenarnya di perkampungan tu ada lagi tentera-tentera yang lari naik atas bukit-bukit, dia kata menyelamatkan diri. Maknanya dalam peperangan tu ada yang terbunuh, ada yang ditawan, tapi sebenarnya ada yang terlepas lari. Jadi dia kata, kalau boleh Rasulullah datang sendiri mengiringi kami untuk mengajak orang yang lari tu, kan, untuk memberi jaminan bahawa mereka turunlah daripada persembunyian dan mereka akan selamat. Jadi Safwanah mencadangkan supaya Rasulullah sendiri datang, ya, supaya orang yang lari itu dia tak takut nak turun. Manalah tahu ini helah, kan, kata turun-turun tak tengok kena bunuh ke, kena tangkap ke. Jadi adalah lebih terjamin untuk mereka turun kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang datang. Itu cadangan Safwanah. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar seseorang yang lain, iaitu menghantar Ali bin Abi Talib untuk mengiringi mereka pulang ke perkampungan mereka.
Jadi balik mereka. Sampai ke sana, makna Ali menjeritkan, melaung dengan suaranya yang tinggi supaya yang lari bersembunyi semua tu turun ya ke bawah, dan memberi jaminan mereka tidak akan diapa-apakan. Jadi mereka semua pun turun. Ya, bila turun, dia tengok ramai ahli keluarganya dah dipulangkan. Ya, anak-anaknya, isterinya, ahli keluarganya, kemudian hartanya dipulangkan. Melihat keadaan itu, subhanallah, tak sempat hari esok, mereka semua telah memeluk Islam. Jadi itulah keberkatan seorang wanita, ya, daripada bicara seorang wanita. Jangan main-main. Itu saya suka sangat cerita seperti ini. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya memberikan gambaran Islam ni, dia mengangkat darjat lelaki dan wanita, ya. Jadi Safanah tadi sebenarnya dah memeluk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, apabila melihat Nabi begitu mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum beliau dan tawanan-tawanan dihantar pulang tu, Safanah telah mengucap kalimah syahadah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Safanah menulis surat kepada abangnya Adi ni yang lari ke Syam, menceritakan menceritakan apa yang berlakulah, dan mencadangkan supaya Adi datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, dia menceritalah bagaimana baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi Adi pun bersiap-siap datanglah ke Madinah. Jadi kita tengok, ya, sebab wanita ni, ya, satu kampung masuk Islam, kemudian abang yang telah lari ke Syam pun dia dengar tu cadangan adiknya. Masya Allah, ya. Itulah maknanya jangan rasa alah aku perempuan ni, apalah aku boleh buat. Jangan, kan. Jadi perempuan juga adalah ada keupayaan, mempunyai fikiran yang matang, yang waras, dan mampu mempengaruhi orang lain, ya, dengan kebenaran yang dia dah pegang tu. Jangan segan, jangan malu untuk menyatakan kebenaran. InsyaAllah ada hati yang Allah akan buka, ya, melalui perkongsian kita, insyaAllah. Jadi ada lagi satu kisah Adi ni. Bila dia datang ke Madinah, dia jumpa Nabi SAW. Dia mendengar Nabi SAW membaca sepotong ayat, ya, daripada surah At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dia datang, dia dalam keadaan beragama Kristian ni, dengan pakai salibnya. Jadi bila dia dengar Nabi baca ayat ini, iaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu, iaitu Yahudi dan Nasrani, menjadikan pendeta mereka, dan rahib-rahib mereka, ketua-ketua, padri-padri, pendeta mereka, arbabam min dunillah, menjadikan pendeta dan padri sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Adi dengar Rasulullah baca ayat ini, dia persoalkan. Dia kata, kami tak pernah sembah padri, tak pernah sembah pendeta. Kenapa Nabi kata, mungkin dia tak panggil Nabi lagi lah, kan, sebab dia belum memeluk Islam. Kenapa Tuan kata kami jadikan mereka Tuhan? Kami tak pernah sembah. Ayat berapa tu? Saya pun dah lupa. Bolehlah cari dalam surah At-Taubah, ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, iaitu orang Kristian dan orang Yahudi, menjadikan pendeta dan padri-padri mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jadi Adi persoalkan, kami tak pernah sembah padri, tak pernah sembah pendeta. Kenapa Tuan kata kami jadikan pendeta itu Tuhan? Jadi Nabi menjelaskan, inilah yang jadi asas kepada pegangan kita, ya. Jawapan Nabi kepada Adi, ya, boleh tengok dalam kitab-kitab tafsir. Dia kata, sebab kamu apabila padri menghalalkan sesuatu, kamu ikut. Apabila padri mengharamkan sesuatu, kamu ikut. Jadi itu maknanya kamu jadikan mereka sebagai Tuhan. Itu maknanya kita ikut saja
keputusan yang dibuat oleh padri yang tidak merujuk kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tak langsung, walaupun kita tak sembah, tapi kita taat, kita ikut, kita patuh apa saja keputusan yang dia buat, walaupun bercanggah dengan kitab Allah, walaupun tak merujuk kepada kitab Allah, kita ikut je, maka itu bermakna kita telah menjadikan mereka Tuhan selain Allah. Na'udzubillah. Jadi ini satu pengajaran yang sangat penting. Ya, jadi makna kita tidak boleh mempertuhankan padri. Kalau kita dalam Islam tak ada padri lah, tak ada pendeta, tapi kita ada orang yang berilmu yang kita panggil ulama. Kadang kita suka kalau ulama cakap kita pakai ikut je, tanpa soal dah, tanpa kita pertikaikan. Adakah ini bersumberkan Al-Quran, bersumberkan hadis atau sebaliknya, atau pendapat dia je. Tidak, orang kata Allah, kita orang jahil mana nak tahu, dia ulama dia tahulah. Jadi sebab itu kita tidak boleh ta'assub kepada seorang. Jadi kita ada hak, ya, kita ada hak untuk bertanya, untuk mengkaji, untuk mendengar daripada pihak lain, dan kita fikir, jangan pakai ikut je. Ulama tak maksum. Ni ada orang bagi ni ya, surah At-Taubah ayat 31. Jadi ulama tidak maksum. Mereka juga boleh buat silap. Jadi rujukan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, siapa pun kata, kita balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat ini telah jelas mengatakan, kalau kita ikut saja tanpa persoal, tak kira salah ke betul, asalkan dia tu ulama yang kita sanjung, maka seolah-olah kita telah menjadikan dia Tuhan. Na'udzubillah, ya. Jadi ini tafsiran Nabi SAW sendiri. Nabi sendiri yang mentafsirkan ayat itu, bukan tafsiran kita, ya, dan bukan tafsiran mufassir. Ada alhamdulillah hari ni Ustazah boleh baca, ya, orang yang komen. Alhamdulillah. Jadi akhirnya Adi memeluk Islam dan menjadi seorang Muslim yang baik, ya. Dan semasa Nabi wafat, ya, Abu Bakar menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau daripada kampungnya tu datang jumpa Abu Bakar dan dia tidak termasuk dalam golongan yang murtad. Alhamdulillah. Jadi apa yang Ustazah nak tekankan di sini adalah berkat seorang wanita, ya, daripada usaha ataupun daripada luahan rasa seorang wanita. Dia memberi semangat kepada saya lah, sebab saya perempuan kan. Tapi kalau yang menyampai ni bukan perempuan, saya tak tahulah, mungkin dia tak highlight pun poin ni. Tapi yalah, kita ni kadang-kadang ada bias juga kan, bias jenis kan dan sebagainya. Tapi ini fakta, ya, bukan rekaan. InsyaAllah boleh baca dalam buku sejarah, ya, insyaAllah. Jadi jangan kita rasa hina, jangan rasa lemah, jangan rasa kita ni tak guna. Siapa pun kita, di mana pun kita kena sentiasa berdiri bersama dengan kebenaran berasaskan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu kisah sepintas lalu, kisah perawi hadis ini, Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Jadi apa hadisnya? Baru nak baca ni, ya. Qala, kata Adi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Rawahu Muslim. Jadi sebab kini dalam bab takwa, ya. Katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin. Maksudnya sesiapa yang telah bersumpah dengan satu sumpah. Maksudnya dia bersumpah untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu. Ni bersumpah ni, bukan keputusan-keputusan biasa ni.
Kalau keputusan biasa, oh hari ni aku nak buat ni lah, itu keputusan biasa. Tapi bersumpah ni maknanya dah nama Allah ni, demi Allah aku tak akan, itu aku tak akan buat lagi benda ni, ataupun demi Allah aku mesti buat ni, itu maksudnya ya. Man halafa ala yaminin. Contohlah pagi ni dah buat keputusan nak pergi pasar, contoh kan. Nak pergi ni, dah siap dah. Siap dah. Pakul dah siap, duit dah siap, list nak beli pun dah siap. Ya. Itu maknanya dia dah buat keputusan. Man halafa ala yaminin. Siapa yang bersumpah dengan satu sumpah. Summa, lepas dah bersumpah tu, lepas dah buat keputusan, lepas dah nak buat dah kan. Summa ro'a, kemudian dia melihat, dia berpendapat. Ro'a ni dia boleh dua, tengok dengan mata pun boleh, ro'a dengan fikiran pun boleh. Maknanya datang idea, datang fikiran, ro'a ya. Atqa lillahi minha, dia melihat, dia berpendapat perkara lain yang lebih bertakwa kepada Allah daripada yang dahulu. Dia dah buat keputusan. Tadi saya buat contoh keputusan pagi-pagi ni nak pergi pasar. Lepas tu dia tengok-tengok ada urusan lain yang lebih membawa kepada takwa daripada pergi pasar tadi. Itu atqa lillahi minha, maknanya daripada yang keputusan yang telah dibuat. Falyati at-taqwa, maka hendaklah dia datang ataupun dia melakukan yang takwa itu. Jadi sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, ini kalau keputusan biasa. Kalau dah bersumpah pun, Nabi sebut sumpah. Ya, kalau dah bersumpah pun, tapi tengok-tengok lepas tu ada yang lebih dekat kepada takwa, ada yang lebih membawa kepada takwa daripada keputusan, daripada sumpah yang telah dilafazkan. Nabi suruh buat yang takwa ni. Maknanya kalau dah bersumpah mestilah kena batalkan. Bila dah batal sumpah tu kenalah kafarah. Jadi sampai kalau kena kafarah pun kafarah lah. Pilih yang lebih takwa. Okey. Jadi apa yang kita dapat belajar? Maknanya kita kena ada, orang kata, sentiasa muraqabah dan muhasabah. Jadi jangan orang kata jangan stick dengan keputusan yang dah buat. Maknanya kalau dah ambil keputusan tu dah tak boleh ungkit-ungkit dah. Aku dah buat keputusan ni. Jadi kita kena terbuka. Nabi SAW ajar kita sentiasa koreksi, nilai. Jadi kalau dah buat satu keputusan, bukanlah bermakna tak boleh tukar, tak boleh ubah dah. Kalau ada yang lebih baik lepas tu, tukar. Tapi kebaikan itu biar lebih nyata, lebih jelas lah. Bukan andaian-andaian sahaja. Kan? Tapi maknanya hatta kalau dah bersumpah pun, Nabi suruh tukar juga. Kalau terpaksa, dia bila dah sumpah memang kalau tukar, kalau batalkan, kena kafarah. Apa kafarahnya? Boleh tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat apa tadi? 89 ke? Ya? Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Kafarah sumpah ni Nabi Allah Subhanahu Wa Taala bagi pilih, beri makan kepada 10 orang miskin, atau pakaian, atau merdekakan seorang hamba. Jadi pilih salah satu daripada 3 ni. Beri makanan kepada 10 orang miskin, atau pakaian kepada 10 orang miskin, atau merdekakan seorang hamba. Jadi yang ketiga ni tak ada lah kan, tak ada hamba kita. Jadi kita pilih salah satu. Nak beri makanan boleh, nak beri pakaian boleh. Okey, pakaian, apa yang kita panggil pakaian lah. Kalau satu persalinan lah. Ya, kalau untuk orang perempuan tu lengkap lah dengan baju, kain, tudung. Kalau bagi tudung je tak memenuhi lah, sebab dia tak apa kata, tak menepati pakaian. Makanan maknanya sekali kenyang.
Ada ulama bagi, maknanya mudah dia kata secupak, 1 cupak beras kan, seorang 10 orang. Tapi boleh juga sebenarnya bagi satu hidangan, nasi ayam ke, satu bungkus, nasi biryani ke, kan. Tapi makanan yang sama dengan apa yang kita makan lah. Itu. Ya. Jadi itu nak batalkan sumpah. Atau kalau tak mampu salah, merdeka hamba dah tak ada lah kan. Tak mampu nak bagi makan, tak mampu nak bagi pakaian, puasa 3 hari. Jadi kena pilih itu dulu. Bila dah tak mampu, barulah pilihannya puasa 3 hari. Itu nak batalkan sumpah. Dia maknanya kalau kena bayar kafarah pun, Nabi suruh batalkan. Kalau sekiranya selepas itu kita mendapati ada yang lebih membawa kepada takwa. Okey, contoh tadi kan nak pergi pasar, tengok-tengok, bila nak pergi, ada live ya, ada kuliah Riyadhus Salihin ni. Ini majlis ilmu ni, bermanfaat ni. Tangguhlah dulu pergi pasar, dengarlah kuliah dulu kan. Itulah contohnya. Ataupun katalah kita nak masuk universiti, dah isi borang, dah nak masuk, dah pilih dah satu kursus tertentu. Tengok lepas tu ada kursus lain yang lebih bagus ya, yang lebih bermanfaat, yang lebih besar faedahnya kepada ummah ke, kepada Islam ke apa dan sebagainya. Kita tukarlah kan, walaupun kita dah buat keputusan tadi nak ambil yang ni, tapi tengok ada lagi yang lebih bagus daripada ni, di mana manfaatnya lebih besar kepada ummah. Kita tukar. Itu dan sebagainya lah. Artinya dalam hidup kita kena selalu ada apa ni yang kata, melihatlah kan, melihat ke depan. Jangan nak kata dah buat keputusan dah tak boleh tukar, tak kan. Nabi suruh kita sentiasa buat pertimbangan mana yang lebih mendatangkan kebaikan kepada agama ya. Itu Nabi sebut ra'a atqa lillahi minha, maknanya lebih takwa. Maknanya yang keputusan pertama tu dah baik dah. Bukanlah kata yang tak baik. Kalau dah keputusan yang pertama tu memang dah salah, dah haram, itu memang dah wajib. Dah wajib tukar. Kan? Kalau keputusan yang pertama yang kita ambil tu suatu yang memang salah, itu wajiblah. Yang ini yang baik. Tapi ada yang lebih baik. Itu maksudnya. Ya. Tu dia kata kat sini, sesiapa yang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan atau melakukannya, kemudian dia melihat yang lain lebih baik, maka lebih bertakwa, maka lebih baik baginya meneruskan sumpah itu, lebih baik baginya menukar keputusan itu daripada berterusan dalam sumpahnya. Ya. Seperti ni dibuat contoh lah, seperti orang bersumpah nak tinggalkan solat. Itu memang dah wajiblah membatalkan sumpah, sebab bersumpah untuk tinggalkan solat itu haram. Jadi apa saja kalau seseorang itu bersumpah untuk apa, tak solat, itu memang kena batalkan lah, bila-bila masa je kan, tak boleh teruskan. Ataupun katalah kalau seorang perempuan kan, dia dah bersumpah, dia kata dia nak pakai tudung bila umur 21 tahun, dia kata. Jadi sekarang umur dia 19, nanti tunggu 21 tahun baru nak pakai. Jadi itu pun kalau dia bersumpah macam tu, dia wajib batalkan tu kan. Sebab tak boleh tunggu 21. Sebab daripada 19 nak tunggu 21 tu, berapa hari tu, berapa lama, berapa banyak ada dosa kena tanggung tu. Itu tak boleh. Dia kata, saya tak boleh pakai sekarang, saya dah bersumpah dah, saya nak tunggu 21. Tak boleh. Wajib batalkan sumpah tu, pakai sekarang. Ni contoh ya. Contoh. Jadi kalau bersumpah, berazam buat keputusan untuk melakukan perkara yang salah, yang dilarang, maka wajib cancel keputusan itu segera mungkin.
Batalkan sumpah itu segera mungkin dan laksanakan apa yang diperintahkan lah. Dia kata kalau dia bersumpah, itu kalau dia bersumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib. Tapi kalau dia bersumpah untuk meninggalkan perkara yang sunat, bersumpah untuk meninggalkan perkara yang sunat, ataupun dia nak buat perkara yang makruh. Jadi dalam keadaan itu, wajib tak dia batalkan sumpah dia? Dalam keadaan itu sunat lah. Sunat membatalkan sumpah. Jadi tu dia tengok stage kan. Kalau dia bersumpah nak tinggalkan perkara yang wajib, ataupun dia bersumpah nak buat perkara yang haram, maka dia wajib batalkan sumpah itu. Kalau dia bersumpah untuk tinggalkan perkara yang sunat, ataupun nak buat perkara yang makruh, maka sunat dia batalkan sumpah. Jadi kalau dia nak bersumpah nak buat yang dah baik, tapi ada yang lebih baik, itu digalakkan batalkan sumpah tu, buat yang lebih baik. Jadi maksudnya itulah kan, kita selalu kata biarlah hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada semalam. Itu jadi macam mana kita nak tahu tu lebih baik apa? Itu maksudnya perlu sentiasa mengkaji, belajar, berfikir, memerhati dan sebagainya. Jangan kita kata apa? Duk asup dengan satu tu je kan. Tak boleh nak tukar-tukar dah. Maknanya hidup kena sentiasa ada kemajuan dan pergi kepada perubahan yang lebih baik insya-Allah. Tapi jangan undur lah. Jangan undur kepada yang lebih teruk. Okey, ni ada soalan soalan saya bukan berkaitan sumpah, tapi ada similarities, ialah hujah dahulu tanpa fakta sains yang detail. Selepas forensik data diperolehi, wajarkah dia ubah hujah dahulu? Ya, kalau ada kalau ialah saya bab sains ni saya tak tahu sangatlah. Maknanya kalau katakan kalau dalam bab hukum ni, maknanya kalau hari ni kita jumpa satu dalil dan kita peganglah berdasarkan dalil ini, tapi katakan esok kita jumpa dalil yang lebih sahih, maka kita kena tukarlah, kena tukar daripada yang awal tu kepada yang ni. Itu dari sudut hukum lah. Tapi bab sains-sains ni saya rasa macam tu lah. Kalau ada dalil yang lebih kukuh, yang lebih jelas, yang lebih orang kata apa, valid, jadi kita ambil yang lebih jelas tu lah, insya-Allah kan, yang lebih tepat lah. Macam tu lah. Jadi kita tengok mujtahid pun kan, Imam Syafi'i kan, mujtahid pun dia selalu tukar fatwa dia kan. Bila dia jumpa dalil yang lebih sahih, maka dia tukar fatwa itu. Sebab tu kata-kata yang masyhur daripada Imam Asy-Syafi'i, dia kata di mana ada dalil yang sahih, hadis yang sahih, itulah mazhabku. Kan, jadi maknanya kalau, dan dikata kalau ini ijtihad dia hari ni, ya dia rasa betul, tapi orang lain mungkin orang lain salah, tapi macam mana dia kata, ini pendapat aku yang aku rasa betul, dan pendapat orang lain salah, tapi pendapat aku mungkin salah, pendapat orang lain mungkin juga betul. Macam itulah. Jadi maknanya walaupun dia rasa pendapat dia dah betul, tapi mungkin ada salahnya. Begitu juga pendapat orang lain yang dia rasa salah, tapi mungkin ada betulnya. Jadi tapi akhirnya yang putusnya adalah dalil yang sahih. Jadi kalau dalil ni dia habiskan dengan nas yang sahihnya daripada Quran, hadis, sekarang dah tak ada dah. Kalau kita bergaduh apa pun, nas yang tu je lah kan. Tapi mungkin yang memperkuatkan dalil mana-mana pihak ialah mungkin bukti-bukti sains dan sebagainya lah. Macam tu. Okey. Apa lagi? Ni orang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, harap menjawab soalan saudara kita ni ya, insya-Allah.
Okey, jadi itulah hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat daripada Abi Tarif Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa." Okey, insya-Allah. Ada lagi ke soalan? Jadi kalau ada soalan boleh tulis. Kalau saya terperasan, insya-Allah saya cuba jawab. Kalau tak terperasan tu minta maaf. Okey, hadis yang kelima. Hadis yang kelima ni yang terakhir dalam bab takwa yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dari an Abi Umamah. Abi Umamah Sudayyi bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Jadi yang Abi Umamah ni saya tak sempat nak cari biodata dia. Jadi nama dia Abi Umamah Sudai. Nama dia Sudai. Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Okey, jadi ni tak boleh nak cerita banyak sebab tak sempat nak semak dia punya biodata. Okey, jadi kata dia qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Maknanya dia ni salah seorang yang hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada', haji perpisahan. Jadi kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya pada hari Arafah ketika menunaikan haji wada' itu. Jadi Abi Umamah memetik sebahagian daripada apa yang beliau dengar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu berkhutbah fi hijjatil wada', pada haji wada'. Jadi apa yang beliau sampaikan, jadi kita tahu khutbah tu panjang kan. Jadi ni untuk memudahkan kita, dia petik sikit-sikit, senanglah untuk kita ingat. Jadi orang lain sampaikan bahagian yang dia ingat, macam cantum, jadilah satu khutbah yang panjang tu. Faqala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya, ittaqullah. Yang inilah relevannya dia masukkan dalam bab ni sebab ada perkataan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi ini satu pesanan yang sangat, orang kata apa, sangat penting sebab kalau dalam khutbah pun, khutbah Jumaat ke kan, ni wajib ada kan, ittaqullah ni mesti pesannya, ayuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kan kita orang perempuan ni dengar siaran langsung je lah kan, bukan dengar kat masjid. Jadi ittaqullah, takutlah kepada Allah. Maknanya takut kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi ittaqullah ni, takut pada Allah ni bukan berkala, bukan bermusim ataupun bukan bertempat. Sepanjang masa kita di rumah, takut kepada Allah. Jangan buat perkara-perkara yang Allah larang walaupun dalam rumah kita. Kita di tempat kerja, takut kepada Allah. Jangan buat perkara-perkara yang Allah larang di tempat kerja kita, walaupun ofis kita sendiri. Ini syarikat kita, tapi kita buat perkara yang Allah larang. Misalnya layan tak adil, layan secara tidak adil kaki tangan kita, ataupun melantik orang yang tidak ada kelayakan dalam pejabat kita lah kan. Naikkan pangkat orang yang rapat dengan kita, orang yang pandai mengampu ke, bukan berdasarkan kelayakan, tapi siapa yang pandai mengampu, pandai
ambil hati kita. Itulah yang kita naikkan, cepat naik pangkat dia. Orang yang buat kerja rajin tapi dia tak pandai nak ngampu kita, lambat je kita naikkan pangkat dia. Itu ketidakadilan adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Islam, kan? Sebab lawan tidak adil ni zalim. Allah sebut, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku jadikan kezaliman ini haram di antara sesama kamu. Jadi takut kepada Allah, ya, dalam rumah, di tempat kerja, ketika pergi shopping, ataupun ketika berniaga, tak kiralah kita sebagai pembeli, kita sebagai penjual, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana seorang pembeli ambil lebih bayar kurang ke, kan? Ataupun ambil barang sorok dalam beg ke. Kalau penjual pula macam-macam lah, boleh buat penipuan, kan? Kurangkan timbangan. Ada baru ni saya terbaca, dia kata cuba beli gula kat kedai tu 1 kilo, cuba balik timbang kat rumah, betul ke tak 1 kilo. Jadi ada orang pernah cuba timbang, buat balik tak cukup pun, kan? Kurang 20, walaupun kurang 20 gram. Bayangkan kalau seorang kurang 20 gram je, tapi kalau dah banyak-banyak, ya Allah, makan harta haram, kan? Jadi perbuatan yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tak takwa. Jadi Nabi pesan, ittaqullah, takwa kepada Allah. Buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Allah bukan suruh solat sahaja, Allah bukan suruh puasa saja, tapi Allah suruh kita menjadi seorang Muslim yang amanah, yang jujur, yang benar, yang berakhlak, kan? Nabi SAW pun telah menegaskan bahawa dia datang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dia diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia itu menjadi matlamat kepada pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak yang baik inilah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ini kita nak kena sentiasa jaga akhlak yang mulia ini. Jadi bagaimana orang tengok orang Islam, ya Allah, orang tak tertarik langsung nak masuk Islam sebab perangainya mengalahkan orang yang tak ada agama. Ya, itu satu yang sangat malang lah, kan? Satu yang sangat malang. Jadi maknanya sentiasa takut kepada Allah di mana jua berada. Dia Nabi kata ittaqullah tu bukan kat masjid je. Kan? Ittaqullah tu maknanya jaga segala suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana, bila-bila masa, dalam keadaan apa pun. Dia tidak berkala, tidak bermusim, tidak bertempat. Ya, Allah sentiasa memerhati. Jadi mula dengan tanamkan dalam diri rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan takut pada Allah inilah mendorong kita untuk sentiasa mematuhi apa yang Allah suruh dan menjauhi apa yang Allah larang. Okey. Dan yang kedua yang diingat oleh Abi Umamah ni, selepas ittaqullah, wasallu khamsakum, dan solat 5 waktu kamu. Maknanya Nabi pesan sangat-sangat supaya jaga solat 5 waktu. Jaga solat 5 waktu pada waktunya yang telah ditetapkan. Saya masa saya kecil-kecil dulu selalu dengar ustaz-ustaz ceramah, dia kata tak nak sembahyang cucuk. Macam orang pergi mengail tu, dia dapat seekor ikan, dia cucuk. Lepas tu dapat lagi dia cucuk, berderet, cucuk ikan buat balik. Dia tak nak sembahyang cucuk. Apa sembahyang cucuk? Maknanya pergi sibuk-sibuk kerja siang hari tu tak sembahyang. Balik malam je barulah qadha subuh, qadha zuhur, qadha asar. Tu dia kata sembahyang cucuk. Tak mau sembahyang cucuk macam tu. Ya, jadi sembahyang, tunaikan solat ikut waktu yang telah ditetapkan. Inna salata kanat
'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sesungguhnya solat ini difardukan mengikut waktunya. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, dan isya ada waktunya. Okey. Sunat tak payah. Jadi pastikan fardu ini cukup. Lepas tu nak tambah itu, ini kadar minimum kan? Kadar minimum yang mana orang Islam tak boleh tak melepasi garisan ini. Garisan minimum cukup 5 waktu. Semua orang kena berada di garisan ini, tak boleh turun. Dah turun habislah kan, dah tak masuk sempadan Islam. Kemudian nak naik itu terpulang sendirilah, nak solat sunat berapa rakaat sehari kan, 5 ke 10 ke 20 ke, paling-paling kurang kalau boleh 12 lah kan. Sebab ada hadis Nabi kata siapa yang solat sunat selain daripada fardu ni 12 rakaat sehari, maka Allah bina untuknya rumah di syurga kan. Jadi seboleh-bolehnya cubalah solat 12 rakaat sehari, solat sunat 12. Tengoklah nak semayang yang mana yang afdal sekali. Sunat sebelum subuh kan, lepas tu sunat sebelum zuhur, selepas zuhur, kemudian selepas maghrib, selepas isya, itu yang muakkadnya 10 rakaat. Lepas tu tambahlah mana-mana 2 lagi, nak tambah duha ke, nak tambah tahajud ke, nak tambah hajat ke. Jadi kalau boleh seboleh-bolehnya cuba. Satu hari cukup 12 rakaat, di mana dijanjikan mahligai rumah. Kalau syurga tu tak ada rumah lah kot, kita boleh panggil mahligai lah kan kat syurga nanti insya-Allah. Okey. Jadi sallu khamsakum, solat 5 waktu. Wasumu syahrakum, wasumu syahrakum, dan puasa bulan kamu, maksudnya puasa Ramadan lah kan, sebulan. Puasa sebulan Ramadan itu. Yang lain tak ada yang wajib kan, yang Ramadan je. Jadi samalah juga. Puasa yang wajib minimumnya adalah sebulan Ramadan itu. Kemudian nak lebih daripada tu atas masing-masing lah. Hari ni hari Khamis kan. Siapa yang puasa, alhamdulillah, bagus, syukur pada Allah. Dan kalau tak dapat puasa hari Khamis ni, cubalah Khamis depan ataupun Isnin, Khamis kan. Itu kadar yang sederhana. Nabi kata paling minimum yang puasa sunat minimum sebulan 3 hari. 3 hari. Tak kira lah 3 hari ni nak ambil awal, tengah, akhir ke, ataupun nak ambil yang tengah tu dipanggil ayyamul bid. Itu pun ada fadilatnya juga kan. 13, 14, 15, tak kisahlah kan. 3 hari dalam sebulan. Atau yang sederhana nak tambah lagi, setiap minggu 2 hari, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Jadi itu yang sunat. Tapi yang wajib kena lepas. Ya, semua orang kena lepas, tak boleh kurang. Wasumu syahrakum. Wa addu zakat amwalikum. Dan tunaikanlah zakat hartamu. Zakat harta. Jadi ini bagi orang yang ada harta lah. Kan? Bagi orang yang tak ada harta, yang tak sampai nisab, apa semua tu, tak usahlah rasa tak payahlah sebab kita tak ada harta kan. Jadi kita yang kalau tak cukup nisab pun, kita cubalah juga ambil manfaat fadilat sedekah tu. Kita bagi ikut kemampuan kita, kalaupun bukan zakat. Jadi kita tunaikan sedekah. Jadi tapi yang zakat tu rukun. Ini bagi mereka yang ada harta dan cukup nisabnya. Tapi bagi kita yang mungkin tidak diberi rezeki yang melimpah ruah, tak cukup pun nisab, kita ambil juga ya manfaat ataupun fadilat sedekah tu. Ya, sebab mungkin dengan sedekah tu kan akan memberkatkan lagi harta kita dan akan melapangkan lagi rezeki kita dan sebagainya. Kerana sedekah ini juga merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tanda syukur kita kepada nikmatnya. Dan Nabi kata, dan dia dapat mendinding kita daripada api neraka. Kan Nabi pernah pesan, Nabi kata, pelihara dirimu daripada api neraka walaupun dengan separuh buah kurma.
secubit buah kurma. Jadi sedekah secubit buah kurma pun mampu menjadi dinding daripada api neraka, Masya Allah. Apalagi kalau sekilo buah kurma, lagilah banyak. Apalagi kalau 5 kilo ataupun 5 karton, lagi banyak sedekah, lagilah mampu untuk melindungi kita daripada api neraka. Tapi ikut kemampuan lah. Mungkin kalau kita tak ada banyak, kalau ada sebelah pun dah kira Nabi kata dapat melindungi kita daripada api neraka. Yang penting lakukan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi 4 pesanan: takut kepada Allah, solat 5 waktu, puasa Ramadan, tunaikan zakat, dan yang kelima, ati'u umara'akum. Yang kelima, ati'u umara'akum. Taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu. Jadi walaupun kat sini dia tak sebut apa yang kena taat, kan? Taat semua ke? Kan? Jadi tapi kita kena padankanlah dengan hadis lain. Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara yang maksiat kepada Khalik. Jadi bila Allah suruh taat kepada pemimpin ini, dengan secara tak langsung kita kena faham bahawa taat kepada pemimpin dalam perkara yang makruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang betul. Tapi kalau dia perintahkan perkara yang salah, yang tak betul, yang bercanggah dengan hukum Allah, kita tidak wajib taat. Jadi walaupun di sini ati'u umara'akum, taatlah kepada pemimpin kamu, Nabi tak sebut bab apa-apa, tapi kerana ada nas lain yang telah menyatakan tak wajib kalau perkara yang salah, maka dengan sendirinya kita faham di sini yang Nabi suruh taat itu ialah perkara yang baik. Ini telah berlaku ni zaman Nabi SAW. Nabi pernah menghantar satu rombongan, satu ketumbukan askar. Nabi lantik seorang ketua. Nabi pesan suruh taat. Jadi bila mereka tiba satu tempat ni hendak bermalam, ketua ni tak apa hangin dia tak tahu kan. Dia perintahkan anak buah dia suruh kumpul kayu api. Yalah malam-malam sejuk, musim sejuk agaknya. Jadi semua taatlah pada dia, pergilah cari kayu api, kumpul satu tempat. Jadi dah kumpul kayu api satu tempat tu, dia suruh nyalakan. Dia suruh nyalakan api tu. Ya, mereka suruh taatlah. Tapi dia hangin apa wallahu alam, tiba-tiba ni sahabat Nabi dia kan. Disuruh masuk dalam api tu. Masuk dia kata. Jadi sahabat pun mereka teragak-agak. Apa pula nak masuk dalam api kan, nak bakar diri. Jadi mereka tak ikut. Mereka tak ikut. Jadi maknanya ni dah bercanggah dengan perintah Nabi kan. Nabi suruh taat. Tapi ini pula orang ni masa tu mereka tak tahu kan kena buat ke tak kena buat ke, tapi mereka ragu untuk buat sebab kenapa pula nak suruh masuk dalam api kan. Macam tu. Jadi bila mereka balik tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata apa? Kalau mereka masuk, mereka tak keluar dah. Rasulullah membenarkan tindakan itu. Maknanya suruh benda yang buat apa nak masuk dalam api, tak ada sebab kan nak bunuh diri. Jadi itu Rasulullah mempersetujui, membenarkan tindakan para sahabat yang tidak taat kepada ketuanya yang suruh masuk dalam api itu. Tapi Rasulullah bersabda, kalau mereka masuk, mereka tak akan keluar. Jadi maknanya terbakar kat dunia, kat akhirat pun terus terbakar dalam api neraka, na'udzubillah. Jadi maknanya walaupun Nabi perintah supaya taat kepada pemimpin, tapi bukan taat secara membabi buta. Kena tahu yang disuruh ni betul ke salah. Kalau salah, bercanggah dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak boleh taat. Jadi bila dah kamu buat semua tu, bila kamu buat semua tu, apa kamu dapat? Tadkhulu jannata rabbikum. InsyaAllah kamu akan masuk syurga Tuhanmu. Jadi maknanya kita tengok di sini bahawa syurga itu ada maharnya.
Ya, ada sebabnya untuk masuk syurga. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh menentukan siapa masuk dan siapa tak boleh masuk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Jadi untuk masuk ada jalannya, ada sebabnya, ada maharnya. Allah tak akan bagi secara percuma. Walaupun Allah boleh kalau Allah nak bagi. Dan kalau kita dah buat semua ni pun, kalau Allah tak nak bagi pun, itu hak dia. Syurga itu miliknya. Tetapi bila dah janji, kita tahu sifat Allah Subhanahu Wa Taala tak mungkin janji. Jadi kalau kita mengharapkan syurga, maka kita melihat apa yang mahar yang diminta daripada kita. Kan? Apa yang dituntut daripada kita. Jadi, takwa, solat, puasa, zakat dan taat kepada pemimpin. Ini secara tak langsung ya memberi gambaran kepada kita bahawa Islam ini agama jama'i, agama kolektif, agama masyarakat. Bukan Islam mengajar kita hidup individual, sendiri-sendiri. Aku dah baik, aku dah puasa, aku dah zakat, lantaklah kat luar sana nak jadi apa. Tidak. Kan maknanya Islam mengatur urusan hidup kita. Dalam masyarakat ada ketua dan ketua mesti ditaati dan ketua mesti memerintahkan perkara yang benar sahaja. Elakkan daripada memerintah perkara yang tidak benar. Jadi maknanya ditimbal balik kan. Jadi tidak akan lurus kehidupan, tidak akan sejahtera kehidupan kalau masing-masing buat sikap hidup sendiri-sendiri. Jadi mesti hidup secara berjamaah, bermasyarakat, bernegara, ada ketua, ada rakyat. Tapi ketua dan rakyat mesti berjalan di atas landasan yang betul. Rakyat taat kepada ketua. Ketua tidak boleh memerintahkan perkara yang tidak betul juga. Jadi kena ada timbal balik lah. Kan? Dan kalau ketua tak betul, rakyat bukanlah kata tak taat tu dah lepas tak, dia kena nasihat pula kan. Sebab Nabi kata adilun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Jadi kalau dia tak betul, kita berilah pandangan, nasihatlah. Dan ketua kalau matlamat dia nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena dengarlah pandangan yang diberikan oleh rakyat dia. Kan sebagaimana yang kisah masyhur yang kita selalu dengar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditegur oleh seorang perempuan. Perempuan lagi ustazah ni suka cerita bab perempuan kan. Bukanlah sebab mentang-mentang ni ustazah perempuan kan. Tapi makna kita kena ambil iktibar. Ya, Umar apabila dia menyampaikan khutbah dia, ya, melarang wali-wali kaum wanita, wali orang perempuan menaikkan mas kahwin tinggi-tinggi. Jangan berlebih-lebihan dalam meletakkan mas kahwin. Itu pun bab mas kahwin je. Kan? Bab mas kahwin kita kata bukannya polisi besar-besar pun kan. Pasal mas kahwin. Mas kahwin ni kecil ke besar? Jadi maknanya urusan keluarga lah kan. Itu pun perempuan tegur. Dia kata, apa hak khalifah nak suruh kami jangan tinggikan mas kahwin sedangkan Allah sendiri mengharuskan. Kan? Wa ataitum ihdahunna qintara. Allah sebut kamu pernah beri mas kahwin kepada isteri kamu qintara, emas berpikul-pikul. Qintara banyak. Jadi kenapa pula Umar nak halang? Allah telah mengharuskan. Jadi Umar kata, rupanya semua orang faham kecuali Umar. Kan ni ada Umar tarik balik saranan dia. Itu maksudnya. Jadi maknanya hadis ini kita tengok komplit kan. Dia bukan pesan suruh ibadah sahaja, tapi dia pesan cara hidup berjamaah, bermasyarakat, bernegara secara tak langsung, memberi gambaran bahawa umat Islam mesti ada ketua yang memerintah dan rakyat mesti taat kepada ketua. Tapi ketaatan mestilah dalam batasan yang makruf. Tidak boleh taat dalam perkara yang mungkar, yang haram, yang bercanggah dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi ini semuanya kena
kena faham Islam lah kan. Semua kena ikut landasan Islam lah. Jadi bukan ketua je kena tahu. Nanti kalau rakyat jahil, ketua senang lah nak manipulasi kan. Ataupun rakyat tahu tapi tak berani nak menyuarakan. Tak ada guna juga. Jadi semua orang kena letakkan landasannya. Yang pertama tu ittaqullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan matlamatnya tadkhulu jannata rabbikum. Kamu akan masuk syurga Tuhanmu. Jadi bermula dengan takwa, berakhir dengan syurga redha Allah insya-Allah. Jadi hadis hasan sahih, rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh At-Tirmizi fi akhiri kitab as-salah wa qala hadis hasan sahih, kata At-Tirmizi. Status hadis ni adalah hasan sahih insya-Allah. Jadi dengan itu habislah bab at-taqwa yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi sebanyak 5 hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi ada soalan ke? Nampaknya dah tak ada soalan. Mungkin setakat itu dulu untuk hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk yang menyampai dan untuk yang mendengar ya. Salah dan silap mohon ampun dan maaf. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan diri saya dan sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita akhiri dulu untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.